Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya ialah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya telah membantu seramai lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan hari ini saya nak bercakap tentang satu topik. Topik apa? Topik berkenaan dengan puasa. Okey, saya nak tanya dekat sini kan. Bukan nak tanya lah. Sebenarnya sekarang ni bulan puasa, sekarang ni bulan Syaban. Lagi beberapa hari lagi kita nak puasa. Lagi less than 2 minggu lagi kita akan puasa. Dan insyaAllah kita sebenarnya tak lama lagi akan masuk bulan Ramadan lah. So point dia adalah kita akan berpuasa. Dan ramai orang sebenarnya dekat sini yang tertunggu-tunggu bulan puasa, terutamanya kepada mereka yang nak kurus, terutama kepada mereka yang nak kurus kan. Okey, kadang-kadang bila kita puasa ni, bila kita puasa, kadang-kadang kita rasa macam senangnya nak kurus betul lah puasa ni. Senangnya nak nampak kesan masa bulan puasa ni. Kadang-kadang bila kita puasa tu, kita tengok lah kan macam kenapa macam senang sangat nak turunkan berat masa bulan puasa, tapi kadang-kadang kita tertanya-tanya kenapa lepas je puasa berat badan kita naik mendadak. Tak kisahlah apa punca sekalipun, hari ni saya nak bagi tahu tentang 3 sebab kenapa lepas puasa, lepas habis je puasa sebulan ke, puasa berapa lama ke, berat badan kita naik, bukan setakat naik sikit-sikit tapi naik mendadak-dadak. So hari ni kita akan bongkarkan rahsia ataupun sebab-sebab. Saya nak bagi tahu ada banyak sebab, tapi hari ni saya nak bagi tahu 3 je sebab. 3 sebab kenapa lepas puasa kita akan terus naik balik berat badan. So jangan kita fikir lepas puasa je. Jangan kita fikir lepas kita puasa kita terus akan dapat dan berjaya menurunkan berat badan dan kita akan terus dapat maintain berat badan yang kita dah dapat selama kita berpuasa ni. Kadang-kadang lepas kita puasa itu, katakanlah masa bulan puasa tu kita dapat turun katakanlah 5 kilo. Waktu apa? Waalaikumsalam. Waktu raya je berat badan kita naik 10 kilo. 5 kilo turun, 10 kilo naik. So tak ke tension, tak ke bengang kita kan. Sebabkan kita dah cuba macam-macam cara. Kita dah cuba turunkan, kita dah cuba pastikan kita dapat capai berat badan yang kita nak capai. Tapi last kali dia berat badan tu naik balik. Waalaikumsalam Puan Ikin Abdul Rahman. Macam Puan Ikin, semalam kita punya session. Puan Ikin, semalam kita punya session macam mana? Dapat tak Puan Ikin check bagaimanakah keadaan badan Puan Ikin lepas itu? Nantilah kita borak kan. Tak syok borak kat dalam live ni pasal benda-benda macam ni nak tahu kan. Assalamualaikum semua. Okay, now apa khabar semua? Puasa tak turun banyak, setengah kilo je. Hi kata Puan Ikin. Okay, now saya dah lama tak buat live cakap pasal tips kurus, tapi saya rasa inilah sebenarnya yang memberikan saya semangat lebih sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Farah Wahidah Ahmad. Okey. Saya panas, saya nak buka cap boleh tak? Nampaklah cahaya keimanan di kepala saya sekarang ni. Okay, now siapa dekat sini yang biasa puasa, katakanlah puasa sebulan, bulan Ramadan ni, kita dapat berjaya turun dalam 2 ke 5 kilo dalam masa sebulan? Boleh tak bagi saya love? Saya tengok berapa ramai agaknya yang biasa bila kita puasa tu dalam 2 ke 5 kilo tu kita dapat turun lah masa sebulan puasa. Siapa dekat sini masa sepanjang sebulan puasa dia dapat turunkan 2 ke 5 kilo? Boleh tak bagi saya love? Saya tengok berapa ramai agaknya yang ada dapat penurunan berat badan dalam 2 ke 5 kilo tu. Alright. Hai, siapa tu? Waalaikumsalam Puan Siti Ahmad. Alright. So, saya nak bagi tahu, saya nak bagi tahu macam mana tahu. Kadang-kadang bila kita nak turunkan berat badan, dah dapat suggestion dengan pakar tadi. Nanti Puan kita sembang, kita WhatsApp nanti apa yang pakar tu cakap. Saya pun nak tahu juga apa yang dia bagi tahu pada Puan. Alright, now. Okay, now. Hai semua, apa khabar? Okay, saya harap korang akan dengar benda ni baik-baik dan jangan harapkan masa bulan puasa kita baru nak start diet. Lepas puasa kita expect berat badan kita akan dapat capai apa yang kita nak dan kita boleh makan apa sahaja. Sebab apa tahu? Ramai orang yang tertipu.
Ramai gila orang tertipu bila dia puasa, dia nampak berat badan dia turun dan dia rasa itulah cara yang terbaik. So dia rasa better dia puasa je sepanjang tahun. Persoalan dia, mampu ke tidak kita berpuasa sepanjang tahun? Kadang-kadang kita mampu, kadang-kadang kita tak mampu. Sebab apa? Sebab Malaysia banyak gila makanan yang sorap-sorap. Nisah turun 3 kg, naik lepas raya 5 kilo. Itu dia yang saya cakapkan sekarang ni. Itu yang saya nak sampaikan sekarang ni. Kenapa? Sebab itulah sebenarnya macam mana, apa point saya nak cuba sampaikan. Okay, now. Ada 3 sebab. Ada 3 sebab kenapa waktu bulan puasa kita senang gila nak turunkan berat badan. Ada 3 sebab, dan apakah sebab-sebab dia saya nak sampaikan pada hari ini. Siapa yang nak tahu apakah sebab-sebab? Apakah sebab-sebab kenapa kita senang nak turunkan berat badan masa bulan puasa, dan kenapa kita senang gila nak naik berat badan masa bulan puasa? Siapa yang dah ready nak tahu, boleh tak bagi saya muka wow sikit? Saya nak tengok berapa ramai agaknya yang dah ready untuk saya share saya punya point sekarang ni, sebab sangat gila penting untuk kita memahami konsep ni. Tapi sebelum tu, izinkan saya memperkenalkan diri saya lagi sekali. Nama saya Syah daripada Batak Fitness, dan saya seorang fitness coach, telah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan Alhamdulillah, saya punya kepakaran adalah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Okey, terima kasih kepada mereka yang sudah memberi saya macam-macam emoji dekat sini. Ada muka terkejut, ada muka wow, ada muka marah. Dah kenapa nak marah aku? But anyway, kepada mereka yang sedang menonton saya di dalam Facebook page dekat mana-mana dekat luar sana, hai Puan Nur Atika Abu Kamari. Alright, kepada mereka yang sedang menonton saya di dalam mana-mana Facebook group dekat luar sana ataupun mana-mana tempat dekat luar sana, saya sarankan kepada you all untuk berada di dalam Facebook page Syah AK, sebab hari-hari saya akan share tips-tips untuk turunkan berat badan supaya semua orang akan dapat manfaat melalui sharing yang saya beri setiap hari. Okay, now, siapa tadi yang dah ready tu, saya nak sebut nama dia orang tak? Yang dah ready tadi, dia bagi saya muka wow. Okay, siapa yang dah ready? Assalamualaikum Tuan Syukri Omar. Assalamualaikum Tuan Syukri Omar, apa khabar? Okay, ada Puan Nina Karina, Puan Rosalin Mauris, hai Puan Akila, hai Puan Sanisa Sani, Puan Hanis Yahya, Siti Ahmad dan Puan Khadibah. Apa khabar semua? Apa khabar? Okay, now. Alright, so kepada mereka yang dah ready, dengar sini baik-baik. Saya nak bagi tahu. Ada 3 sebab. Ada 3 sebab kenapa masa bulan puasa kita senang gila turun berat, tapi lepas je masuk je bulan Syawal, berat badan kita naik. Walaupun mungkin kita tak makan sangat lemang, tak makan sangat rendang. Alright, so sebab yang pertama adalah sebabkan waktu makan kita dah berubah. Bila waktu makan kita dah berubah, kita punya sistem dalam badan kita pun dah berubah dah. Contohnya macam bila kita setiap hari kita makan breakfast katakanlah pukul 8 pagi, lunch pukul 12, tengah hari malam pula kita makan dinner katakan pukul 8. So sebabkan kita dah terbiasa dengan waktu-waktu yang macam tu, apa yang berlaku lepas tu adalah badan kita punya sistem dalam badan kita punya enzim, kita punya hormon, kita punya segala sistem dalam badan kita start berfungsi mengikut waktu makan kita. So bila sampai satu tahap, bila kita kurang makan yang jumlah yang sepatutnya ataupun waktu yang biasa kita makan, ianya akan mengganggu sedikit kita punya, bukan mengganggu lah, dia akan menyusun balik, badan kita akan menyusun balik waktu pengeluaran hormon, waktu pengeluaran enzim di dalam badan kita, supaya ianya akan mengikuti kita punya waktu berpuasa. So faham kan? Okay. So now seterusnya, bila kita start puasa balik, okay, mungkin enzim kita tu ingatkan hari ni masih berpuasa lagi. So enzim kita dah tak macam sebelum ni. Mungkin enzim kita masa kita tak puasa tu dia aktif. Hormon kita waktu tu dia aktif. Enzim lah, saya sebut pasal enzim sekarang. Enzim kita berfungsi seperti macam mana tau? Macam mungkin dia akan keluar jam 8 pagi untuk breakfast, jam 1 tengah hari untuk lunch,
pukul 8 malam untuk dinner. Ada 3 kali pengeluaran enzim. Tapi sebabnya kita puasa, dia keluar 2 kali je. Lagi sekali tu dia tak keluar. Dia kena makan masa sikit untuk dia keluar. So that's why masa kita start hari pertama, hari kedua, hari ketiga bulan puasa, masa hari raya, sepatutnya kita makan enzim tu tak keluar-keluar lagi. Enzim tu tak keluar-keluar lagi. Dan apa yang berlaku kepada kita lepas tu lah, kita punya sistem digestion menjadi macam tak menentu sikit pada peringkat awal. So bermaksud dalam masa sehari 2 lepas kita puasa tu, lepas kita raya tu, maksudnya Syawal pertama, Syawal kedua dan Syawal ketiga, apa yang berlaku kepada kita lepas tu adalah badan kita start jadi macam tak berapa nak efficient di dalam pemprosesan, dalam proses digestion kita. So faham tak? Faham tak maksud saya? Kalau faham boleh tak bagi saya love sikit ke apa ke kan? Saya nak siapa yang faham boleh tak komen faham, sebab saya nak tahu kat berapa ramai agaknya antara kita yang faham, berapa ramai antara kita mungkin perlu saya cakap dalam bahasa Tamil lepas ni mungkin akan lebih faham. Kod aku tak tahu, nak tanya kan. So point dekat sini adalah bila kita biasa, enzim kita dah terbiasa dengan waktu makan kita mungkin 3 ke 4 kali sehari. Hai Syasha. Aku si Syasha. Okay, Alhamdulillah ada yang faham. Okay, that's great. So sebabkan enzim kita mungkin keluar banyak kali waktu kita tak puasa. Waktu kita puasa dia kurang pengeluaran dia. Tapi sehari selepas, mungkin beberapa hari selepas kita stop puasa, which is contohlah macam hari raya pertama, hari raya kedua, hari raya ketiga, kita start makan dan kita makan dengan banyak pula tu, enzim kita tak dapat keluar dengan sepatutnya. So dalam tempoh kita makan banyak, enzim kita start nak pick up tu, waktu tu lah sebenarnya dia akan menjadi lemak terus. That's why berat badan kita start naik pada hari raya pertama, kedua, ketiga. Itulah sebabnya kenapa bulan puasa sahaja tidak akan membantu kita untuk kurus. Sebab hari raya pertama, hari raya kedua dan hari raya ketiga lah challenging paling besar bagi kita untuk memastikan kita berjaya mengawal berat badan kita seperti mana kita dah dapat selama sebulan tu. Faham ke faham? Itu adalah reason yang pertama kenapa lepas puasa kita terus gemuk. Aku guna perkataan gemuk, mampus tak layan. Sebab apa? Sebab apa? Kita sekarang ni kita kena faham puasa adalah satu kewajipan dan puasa juga akan membantu kita dari sudut kesihatan. Alright, tapi puasa ni bukannya bertujuan untuk bagi kita untuk kita kurus semata-mata. Kita nak menjaga kesihatan ni ada banyak aspek. Antara cara kita nak menjaga kesihatan ni adalah cara kita makan, pemilihan makanan kita, waktu kita makan, portion kita makan. Itu dalam Islam pun ada sebut makan sebelum start makan sebelum rasa lapar. Alright. Stop makan sebelum rasa kenyang. Tapi waktu raya tu, in fact jangan cakap waktu raya lah, masa kita tengah berbuka puasa pun kita main makan je sahaja sampai kita tak sedar sebenarnya waktu kita kenyang macam mana, waktu kita lapar pun macam mana, kita main tibai je makan segala benda. Daripada makan, tak sebut lah, makan martabak lah, makan nasi biryani lah, makan kuih lah, minum air sirap lah, itulah inilah. So point dekat sini adalah waktu makan kita pun tak jaga betul-betul waktu kita puasa tu kita makan apa. Faham tak maksud saya? So that's why kepada mereka student-student saya, especially student yang saya yang baru sign up sebagai titanium ke, sebabkan dengan saya mereka akan bersama dengan saya sebulan. Ada juga yang mereka yang sedang berpuasa kan. So saya akan bagi diorang 2 kali meal plan. Meal plan pertama bila diorang puasa, meal plan kedua bila diorang tak puasa. So apakah cara yang terbaik untuk mereka proceed waktu diorang puasa dan waktu diorang tak puasa. So itulah sebenarnya macam mana cara saya dapat bantu mereka, especially student-student titanium yang akan bersama dengan saya selama sebulan, bermula daripada tarikh mereka sign up sebagai titanium lah. So itu adalah punca pertama. Saya ulang balik semula, sebabkan faktor enzim kita, faktor kita punya hormon kita terbiasa dah dalam hidup waktu kita berpuasa terlebih dahulu. Itu yang pertama. Alright, siapa yang dah ready untuk saya share yang kedua, boleh tak komen saya dah ready untuk yang kedua. Saya nak tengok berapa ramai agaknya yang dah ready. Saya nak bagi tahu apakah reason yang kedua.
Ada reason pula yang kedua. Siapa yang dah ready untuk tahu sebab yang kedua, boleh tak komen dah nak tahu. Hai Nur Aisyah Hassan. Hai coach, faham, alhamdulillah. Hai. Oh, korang berkenal-kenalan ke Nur Aisyah Hassan dengan Rosalind Maurice? Ready? Okay, now. Itu semua kebanyakan tim-tim semasa. Alright, so now yang pertama tadi adalah apa? Ya Allah, kena shave ni, kena shave. Okay, aku kena shave. Tak ada, nampak pula, ada pula nampak muka sendiri macam ni. Okay, yang kedua adalah saya nampak ada seorang je yang dah ready. Puan Ikin saja yang ready. Siapa lagi yang ready? Ready? Boleh tak komen ready? Sebab saya nak share yang kedua pula, point yang kedua. Okay, alright. Okay, yang kedua, saya nak share yang kedua ni. Siapa yang dah ready untuk saya share yang kedua? Saya share yang kedua. Saya dah ready. Puan Farah Wahidah Ahmad, Puan Ikin Nur Rahman, saya dah ready. Hai. Okey, yang kedua adalah Kak Sanisah dah ready. Tuan Azrin Kun pun tiba-tiba dah ready. Padahal Tuan Azrin Kun punyalah selim melim. Okey, tak apa. Yang kedua adalah kurang karbohidrat. Okey je coach, nampak macho. Wow, terima kasih. Right. Siti Noreha Abdul Wahab pun nak tahu. Okay, ready. Okay, now Hayati Yunus pun dah komen, dah ready. Alright, alhamdulillah. Okay, now yang kedua adalah disebabkan kita kurang mengambil karbohidrat. Berat kita akan turun. Bukan disebabkan lemak kita turun. Tak, jangan salah faham. PKP dah naik berat pada muka kau. Tak apa. Tuan Azrin jangan risau. Tuan Azrin PKP naik berat badan pun, tapi saya yakin kocek PKP pun tuan makin meningkat. Tak, kan? So, yang kedua adalah bila kita makan kurang karbohidrat. Okay, first of all saya nak explain sikit apakah itu karbohidrat. Siapa nak tahu apakah itu karbohidrat, boleh tak komen nak tahu karbohidrat itu menatang apa? Siapa yang nak tahu apakah itu karbohidrat? Saya nak explain dulu, barulah kita akan faham kenapa sebenarnya bila kita kurang makan nasi, kita cepat kurus. Bila kita start makan nasi, dia naik balik berat badan mendadak-dadak. Sebenarnya bukan salah nasi, salah kita yang tak faham bahasa. So hari ni kita nak explain sikit. Saya nak explain apakah itu karbohidrat. Contohnya nasi. Apakah karbohidrat tu? Okey, saya nak explain. Karbohidrat tu datangnya daripada dua perkataan. Karbo dan hidrat. Apakah karbo, apakah hidrat? Karbo itu, Waalaikumsalam Puan Kamilah. Wow. Okey, ada apa tu? Karbohidrat dia gabungan antara karbon dan hidrat. Alright. Karbon dan hidrat. Alright. Karbon tu karbon lah. Kita akan, bila kita bernafas dia akan keluar karbon dioksida kan. Itulah karbon. Banyak lah dia punya karbon tu. Okay, hidrat tu pula adalah air. Hidrat itu adalah air. So bermaksud bila kita masuk karbohidrat dalam badan kita, dia akan memerangkap air di dalam badan kita juga. Dia akan memerangkap minuman kita dan stay dengan karbohidrat tu di dalam badan kita. So bila kita kurang makan nasi, bila kita kurang makan karbohidrat, bermaksud kita kurang sesuatu yang nak menangkap air masuk ke dalam badan kita, masuk ke dalam makanan tu dan stay. Faham tak? So bila kita kurang makan nasi, contohnya biasanya kita makan nasi katakanlah 2 kali sehari. Tapi hari tu kita makan nasi mungkin sekali sehari je, ataupun mungkin kita tidak makan nasi langsung, contoh. So apa yang berlaku lepas tu, kita tak ada sesuatu yang akan memegang air tu masuk dalam badan kita dan stay kat situ. Faham tak? Biasanya bila kita minum, dia tak stay, dia akan terus pusing satu badan, masuk dalam saluran darah, pergi daripada jantung pergi ke kaki, naik balik dan keluar kencing. Macam tu biasanya. Tapi sebabkan kita makan karbohidrat, kita makan nasi, air dan kita minum air pula, air tu akan termasuk di dalam partikel ataupun dalam atom karbohidrat. Kemudian dia akan stay dalam nasi tu, dalam karbohidrat tu, dan dia akan stay. Bermaksud bila kita kurang makan nasi ataupun kita kurang makan karbohidrat, bermaksud yang kurang berbeza berat badan kita sebelum ni adalah kita kurang air. Siapa yang dekat sini yang ada mesin yang boleh timbang, selain daripada berat badan, dia juga boleh timbang kita punya berapakah kita punya muscle, dia juga boleh timbang berapa kita punya lemak, dia juga boleh timbang berapa kita punya air dalam badan.
Siapa yang ada macam tu? Boleh tak bagi saya, boleh tak komen dia ada benda tu? Sebab apa? Sebab saya rasa really penting untuk mereka track benda ni semua. Sebab kalau tak tahu, mereka akan confuse kenapa sebenarnya berat badan dia turun, tapi kenapa bentuk badan dia tak kempis-kempis. Faham tak? Sebab kadang-kadang bila kita nak kurus ni, dia bukan hanya bercakap tentang berapakah berat badan kita turun daripada berapa ke berapa. Banyak lagi faktor lain yang kita kena tengok. Antaranya adalah jumlah air di dalam badan. Berapakah lemak, percentage lemak kita dalam badan. Berapakah pula percentage muscle kita dalam badan. Ataupun berat muscle kita. So, macam Cik Ta ada. Saya pun ada. Saya nampak ni siapa yang ada hari tu kan? Siapa yang ada itu? Puan Marmi pun ada. Dia pun ada juga. Dia boleh check benda tu semua. Dan bagusnya, bila kita ada benda macam tu, lebih mudah untuk kita track apa yang kita punya progress setiap hari. Okay, kita banyak ada apa, kita kurang ada apa. So, kepada mereka yang kurang makan nasi, mungkin hari yang pertama, contohlah kalau katakan mereka start puasa. Kita start puasa bila? Kita start puasa pada 24 hari bulan. Katakanlah pada 23 hari bulan bersamaan dengan 29 Syakban. Alright, 23 hari bulan 4 bersamaan dengan 29 Syakban. Apa yang berlaku? Kita start berpuasa, kita start timbang. Mungkin air dalam badan kita mungkinlah dalam berapa persen? Dalam 60, katakan dalam 70% lah katakan. Dalam 70%. Assalamualaikum Kak Mar, apa khabar? Saya baru je sebut nama Kak Mar tadi. Alright. Nak tahu apa jenama timbang tu? Ada banyak jenama puan. Ada banyak gila jenama timbang tu. Macam saya pakai Huawei, macam Cik Ta tu pakai nama apa Right. So lagi bila kita start berpuasa pada 24 hari bulan 4 ni, mungkin kita punya air dalam badan mungkin 70%, katakan 70%. Right? And then bila cukup sebulan kita puasa, insya-Allah air kita tu dah turun daripada 70% kepada mungkin 60% macam tu. Macam tu mungkin. Saya tak kata macam tu, tapi mungkin bergantung pada orang. Alright, tak apa Puan Marbakti. So, bila kita dah tengok kita punya air kita berkurang, bermaksud kita punya berat pun berkurang. So itulah dianya yang menjadikan kita jadi susah. Kita Tanita, macam Cik Ta, brand dia Tanita. That's why sebenarnya kita nampak berat badan kita turun, sebenarnya yang turun tu adalah air, bukan lemak kita yang turun. Macam mana lemak kita turun adalah kita mengetahui calorie in versus calorie out pula. Itu different story. Okay. Kalau saya coach, bila badan saya ringan dan selesa bergerak adalah itu penuh ataupun sikit. Kalau Puan Siti Ahmad bertanya. Puan Siti Ahmad adalah salah seorang top fan saya ni. Dia keluar perkataan nama dia top fan. Best betul ada top fan. So, bila badan kita rasa makin ringan, bermaksud ada banyak faktor. Mungkin muscle kita dah makin kuat sebabkan kita dah makan makanan yang tertentu yang menguatkan muscle, dan juga makan makanan yang tertentu yang mengurangkan dia punya lemak. So point dia kat sini adalah bila kita rasa badan kita ringan, doesn't mean penurunan kita banyak atau sikit. Kadang-kadang turun tak banyak pun. Turun mungkin dalam 1.5 kilo pun kita tak sampai lah kot. Mungkin 0.5 kilo mungkin tak sampai. So apa yang berlaku lepas itu adalah kita kena timbang juga. Timbang juga sebabkan bila muscle kita naik, kita punya lemak turun, mungkin berat badan kita sama ataupun mungkin berat badan kita turun sikit je. Tapi kita punya badan nampak shrinking, kita rasa lebih cergas, kita rasa lebih segar, kita rasa lebih cepat bergerak. Itu adalah sebenarnya yang saya masukkan. Okay, ada yang bertanya juga, Hayati Nus, macam mana kalau gemuk air coach? Okay, kalau gemuk air tu sebenarnya dia punya konsep dia kat sini adalah, okay, semalam saya bagi contoh. Semalam siapa yang ada dengan saya semalam? Saya buat live pasal ni. Ada Cik Kiah dan Cik Rogaya. Kebetulan hari ni ada seorang student nama dia Titanium, nama dia Rogaya. Saya pun tak tahu macam mana tiba-tiba Puan Rogaya ada dalam cerita hari ni. Semalam saya sebut nama dia. Saya tak tahu dia akan masuk sebagai Titanium. Alhamdulillah. But anyway, nasib baik saya letak Puan Rogaya dekat sini. Barulah cantik sikit nama dia kan. Kan Cik Ta kan. So, contohlah kan, gemuk air ataupun gemuk lemak semua, sebenarnya tak ada konsep nama gemuk air atau gemuk lemak.
kita kena tengok sebenarnya. Bila kita ada penimbang macam dia boleh timbang macam Puan Azita, dia ada nama penimbang tu, nama dia Tanita. Macam saya brand Huawei. Yang penting sekali dia boleh check, dia boleh compare, dia boleh bezakan minggu lepas dan minggu ni punya readings, dia punya bacaan dia kan. Berapakah lemak kita, berapakah berat badan kita, berapakah kita punya muscle, berapakah kita punya air. Compare dengan minggu ni punya pula. Dan baru kita nampak apakah perbezaan antara ketiga-tiganya. Barulah sebenarnya baru kita nampak, okay, sebenarnya adakah kita ni berat badan kita turun ke, naik ke, dan apakah faktor-faktor dia. So, gemuk air, there's no such thing as gemuk air sebenarnya. Kalau kita minum air banyak sekalipun, dia akan keluar. Dia takkan gemuk, dia takkan ada perkataan gemuk air. Saya perasan ramai orang faham ada gemuk air. Tapi sebenarnya tidak. Itu sebenarnya adalah lemak. Masih lagi lemak. So, there's no such thing as gemuk air lah. So, cara nak hilangkan kegemukan, of course dengan cara pemakanan yang betul dan dengan cara pemilihan makanan yang betul, exercise yang betul, susunan jadual makan yang betul, gabungan pemilihan makanan yang betul dan macam-macam lagi. Itulah macam mana sebenarnya mereka dapat dan berjaya menurunkan berat badan. Dan of course ada lagi banyak lagi makanan-makanan yang lain yang boleh membantu kita meningkatkan metabolisme kita, mempercepatkan sistem digestion kita. Bila kita makan, insya-Allah kita punya sistem badan kita akan jadi lebih efisien dan akan mempercepatkan penurunan berat badan, mempercepatkan pembuangan lemak dalam badan. Macam mana saya dapat membantu ramai student saya dapat menurunkan berat badan, dan bukan setakat menurunkan berat badan sahaja, mereka juga dapat bentuk badan yang mereka nak disebabkan saya menggunakan kaedah fat loss. Fat loss punya makanan, fat loss punya exercise, fat loss punya cara, kaedah. Sebab tu mereka nampak pengurangan berat badan yang sangat gila cepat. Alright. Yang pertama tadi itu adalah disebabkan faktor enzim. Enzim kita dah terbiasa dengan jadual puasa kita sebulan. Pada beberapa hari bulan puasa, campur pula kita makan dengan macam-macam benda, dan kita punya enzim tak dapat nak pick up lagi. So that's why lebihan makanan tu tak dapat nak dicernakan dengan baik dan terus jadi lemak. Itu yang pertama. That's why hari raya pertama, kedua dan ketiga, ramai orang akan start rasa sebu-sebu badan, rasa macam lemau-lemau sikit sebabkan puasa. Rasa macam cepat mengantuk, nak tidur lah, macam-macam benda pada hari raya pertama, kedua dan ketiga. Atau mungkin lebih lagi lah, bergantung pada individu. Dan kedua adalah disebabkan karbohidrat itu sendiri. Karbohidrat itu adalah satu jenis makanan yang memerangkap air. Dan bila kita makan makanan yang memerangkap air yang terlalu banyak, kalau katakan kita makan karbohidrat yang terlalu banyak, ianya akan menangkap air dengan lebih banyak lagi lah, maksud dia. Dari situ berat badan kita akan naik bila kita makan banyak karbohidrat. Tapi sebab kita makan masa bulan puasa, mungkin makan kurang karbohidrat. Alright, kita mungkin sebabkan kita ada limited number of time, masa kita limited untuk makan, jadi karbohidrat tu kurang kita ambil, jadi air kita akan start menurun. Mungkin dalam berapa peratus ke berapa peratus lepas tu. So itu adalah faktor yang kedua kenapa start sahaja bulan raya kita start makan nasi impit, makan pulut kuning, makan nasi lah, makan macam-macam benda, semua benda yang berkarbohidrat. Karbohidrat ni bukan sahaja nasi, tapi air gula pun karbohidrat, kuih pun karbohidrat, kuih raya jangan cakap pun karbohidrat juga. Semua benda yang bergula mengandungi karbohidrat. So itu akan memerangkap air di dalam badan dan terus shoot badan kita naik, terus naik berat badan. Itulah juga macam mana sebenarnya mereka senang naik berat badan lepas puasa tu. Kepada student titanium saya, insya-Allah pada beberapa minggu sebelum puasa, beberapa minggu sebelum raya, saya akan ajar mereka macam mana cara mereka patut makan waktu hari raya pertama, kedua dan ketiga, supaya berat badan mereka masa bulan puasa tu nanti akan maintain walaupun makan macam-macam pada hari raya pertama, kedua dan ketiga. Sebab apa? Mungkin hari raya pertama, kedua, ketiga mungkin PKP ni habis. So kita nak makan lah puas-puas, kan nak pergi beraya macam-macam tempat. Tetapi sebabkan aku ni puasa, aku ni diet, tak kerti lah nak makan lebih-lebih ni. Dah tak makan, dah kena pulau dengan family sebab tak nak makan sama-sama dengan family. Itulah tak kerti faham diet ni betul-betul macam ni. So, yang
ketiga? Alright, siapa yang nak tahu yang ketiga? Boleh tak komen nak tahu yang ketiga dan terakhir? Right, siapa yang dah ready nak tahu yang ketiga? Hai semua yang ada dekat sini. Alright, so yang ketiga, siapa yang dah ready boleh tak komen, boleh tak bagi saya wow ke apa ke kan. Saya nak tengok berapa ramai agaknya yang dah ready, berapa ramai agaknya yang belum ready. Mungkin yang belum ready tu sedang sibuk nak mencari pen dan kertas. Dah poin yang ketiga buat saya pen dan kertas. But anyway, tak mengapa. Nak tahu, okay, nak tahu. Right, so terima kasih kepada mereka yang bagi saya muka terkejut. So, yang dah nak tahu yang ketiga, Normah Yahya nak tahu. Okay, kepada mereka yang sedang menonton live saya, sama ada di dalam Facebook group ataupun dekat mana-mana tempat, please datang ke Facebook page Syah AK untuk dan like Facebook page Syah AK tu. Sebab apa? Sebab hari-hari saya akan share macam manakah cara kita dapat turunkan berat badan. Cuma beberapa hari lepas saja saya rasa terkesan sikit macam aku kena tolong diorang ni. Saya kena cakap pasal macam mana nak menjana pendapatan. Saya nampak macam tak ramai orang minat saya cakap pasal nak jana pendapatan. But anyway, saya nak cakap topik yang saya suka cakap juga, iaitu topik tentang nak turunkan berat badan. Apakah dia? Apakah dia caranya, macam mana ataupun kenapa bila kita bulan puasa ni kita dapat turunkan berat, tapi bila masuk je hari raya pertama, hari raya pertama, kedua dan ketiga, berat badan kita naik mendadak-dadak. So ini saya nak bagi tahu yang ketiga pula. Yang ketiga pula adalah, alright, kita mungkin makan benda yang sama. Okay, kita mungkin melakukan aktiviti yang sama setiap hari. Kita pergi kerja kan, kita pergi kerja ke, kita buat kerja ke, kita apa ke. Macam Puan Normah Yahya beritahu, sejak PKP badan makin menjadi. Saya harap Puan punya badan makin menjadi seperti supermodel lah. Alright, adalah main. Tapi tak apa, jangan risau Puan. Jangan risau Puan Normah Yahya. Sekiranya Puan nak tahu macam mana saya membantu student saya dapat bentuk badan yang cun, yang best, tak kisah usia diorang berapa tahun, dalam tempoh tak sampai sebulan pun, bolehlah tekan dekat WhatsApp link yang saya dah letak di ruangan komen tu, supaya kita akan dapat bercakap dan membantu Puan supaya Puan dapat mengawal bentuk badan Puan, berat badan Puan sepanjang PKP ni. Okay, now yang seterusnya adalah apa? Yang seterusnya adalah, tadi saya cakap kan, bila kita hari-hari kita buat benda yang sama, bulan puasa kita buat benda yang sama, bulan tak puasa pun kita buat benda yang sama. Okay, kita mungkin masak juga masa bulan puasa, masa raya pun kita masak juga. Mungkin kita hari raya, hari bulan puasa kita pergi kerja juga, lepas raya pun kita pergi juga kerja, contoh kan. Bermaksud kita punya aktiviti kita sama. Aktiviti kita sama saja. Tapi sebabkan kita makan berbeza, pada bulan puasa kita makan kurang sikit, so pembakaran tu lagi banyak berlaku pada bulan puasa. Jadi dia akan bakar lemak juga, dia akan bakar macam-macam benda juga. Tapi bila masuk je bulan bukan puasa, sebabkan kita tak faham konsep calorie in versus calorie out, kita tak faham konsep calorie balancing tu, jadi apa yang berlaku lepas tu adalah kita punya berat badan naik sebab kita buat aktiviti yang sama dan kita tak tahu nak makan berapa banyak pada bulan yang tak puasa tu. Contohnya bulan Syawal. So masalah kepada kita, normally ramai orang dia tak faham berapakah keperluan yang mereka perlukan dan apakah sebenarnya makanan-makanan yang mengikut keperluan mereka. Dan that's why kenapa student saya dalam tempoh seminggu sahaja senang gila dapat turunkan berat badan dalam 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari tu, melalui kaedah yang saya ajar ni. Saya mengajar mereka macam mana mereka boleh follow sahaja meal plan saya yang bagi tu, mereka dah dapat turunkan berat badan dalam 2 ke 3 kilo. Malah ada yang sampai ke 4.5 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Macam tak kisahlah umur berapa tahun sekalipun, tapi diorang berjaya. Kalau katakan mereka boleh, kalau katakan acik yang berumur 61 tahun boleh, ada tak acik Fidah kat sini? Kalau dia pun boleh, pastinya you all pun akan boleh juga, sebab korang ni muda-muda belaka. So that's why sangat penting, sangat gila penting untuk kita memahami
sangat gila penting untuk kita memahami faktor-faktor yang akan menjadikan kita gemuk selepas kita raya nanti, lepas habis puasa kita. Jangan cakap pasal bulan puasa, bulan Ramadan dan bulan Syawal lah. Cerita pasal puasa bulan Syakban ni dulu. Mungkin ada yang dah puasa seminggu, dah dapat dah best turun 1 kilo. Lepas habis bulan Syakban punya tempoh nak puasa tu, naik 2 kilo. Dah sakit hati. So, kepada mereka yang mungkin nak berpuasa dalam masa yang terdekat ni kan, puasa Syakban ke, puasa bulan puasa ke kan, saya saja siapa tahu you all ambil Buffett Superfood ni. Kenapa Buffett Superfood ni bagus? Bukan nak promote, tapi saya just nak bagi tahu satu pemahaman. Bila you all mengambil satu sudu Buffett Superfood saja, korang dah rasa kenyang lama dah. Kenapa? Sebabkan Buffett Superfood ni dia mengandungi fiber yang tinggi. Saya tak nak bagi tahu benda yang bukan-bukan lah. Saya nak bagi tahu Buffett Superfood boleh bantu anda rasa kenyang lebih lama, terutamanya musim PKP ni. Puan Norma Yahaya, mungkin apa yang Puan Norma Yahaya perlukan. Sebab apa? Bila kita rasa nak mengunyah sahaja, apakah yang menyebabkan kita rasa nak mengunyah sahaja? Sebabkan kita rasa macam ada benda yang tak masuk dalam mulut kita lagi. Betul tak? Rasa macam mungkin sebab kita makan benda-benda manis ke apa ke. So apa yang kita nak buat sekarang ni, that's why saya suggest untuk mereka mencuba Buffett Superfood ni. Supaya apa? Bila diorang ambil satu sudu besar dan campur dengan air dan minum, dia akan rasa kenyang lebih lama. Dan bila kita rasa kenyang lebih lama, dia punya perasaan nak mengunyah pada waktu-waktu sekarang ni, walaupun tak puasa, rasa nak mengunyah tu tak ada. Macam aku tak rasa nak makan pun sekarang ni kan. So dia sebabkan dia dah ubah dah. Bukan dia kacau hormon pun, tak. Sebabkan high fiber dia. Fiber dia sangat tinggi, serat dia sangat tinggi. Itulah yang menyebabkan kita akan dapat rasa macam tu. Dan kalau tengok tekstur dia dalam ni, dia dalam bentuk serbuk. Bila dalam bentuk serbuk, bila kita masuk dan campur dalam air dan dia meresap dalam badan kita, dia akan senang gila meresap ke dalam seluruh tubuh badan kita. Jadi efek dia akan berlaku dengan lebih cepat lagi berbanding dengan benda-benda lain. So that's why antara buah apple yang ada high fiber dengan superfood, saya berani cakap superfood ni lebih better daripada apple. Bukan sebab apa? Yang salah faham. Apple kita kena makan dan kita kena kunyah, dan dia makan masa untuk dihadamkan. Untuk Buffett Superfood pula, bila kita masukkan dalam badan kita, dan apa yang berlaku lepas tu adalah kita akan start rasa macam kenyang, sebab dia punya serbuk tu dah start meresap dalam badan kita. Dia lebih cepat meresap sebabkan dia dalam bentuk serbuk. So that's why kepada mereka yang mungkin berminat untuk mengetahui macam mana Buffett Superfood ni boleh membantu kita rasa kenyang lebih lama. Okay, honestly speaking, kami dah habis stok. Kami dah habis stok. So kalau nak dapatkan stok-stok, boleh dah contact ejen-ejen kami yang ada dekat dalam Facebook page kami sekarang ni. Boleh contact sama ada Puan Sanisa Saini, boleh contact sama ada Puan Kamazia, boleh contact sama ada Puan Azian Afa, boleh contact sama ada Puan Hanis Yahya, Puan Azita Tarmizi dan ramai lagi ejen-ejen kami. Dan saya harap sekiranya you all nak tahu lebih lanjut tentang macam mana, berapa RM, okey, berapa RM, harga dia RM28 sahaja. Murah gila, RM28 sahaja. So boleh tahan lah selama seminggu macam tu. So tak apa, saya dah ada ejen yang mengikut tempat-tempat masing-masing, sebabkan mudah dalam proses pengeposan, terutamanya dalam PKP ni kan. PKP ni nak post laju, nak masuk ke rumah kita pun kena tahan 5-6 kali kan. So that's why pentingnya untuk kita tahu you all duduk dekat mana. Right, kalau katakan Puan Normah Yahaya duduk dekat Pahang, saya ada ejen dekat Pahang. Kalau katakan Puan Normah Yahaya duduk dekat kawasan Sabah Sarawak, kami ada ejen kat Sabah Sarawak pula. Kalau katakan Puan Normah Yahaya ada dekat kawasan Seremban, kami pun ada kat kawasan Seremban juga. Kalau kat KL ataupun kawasan KL juga. So senang, kita dah senang nak distribute. Cumanya kami belum ada lagi ejen di kawasan belah utara sana. Tapi insyaAllah kami akan dapat ejen-ejen di sebelah utara, sebab cepat gila habis. Goreng pisang pun tak laku macam ni kot. Sebab apa? Sebab effectiveness dia, bersejauh mana berkesannya superfood ni dalam mengawal kita punya rasa nak makan tu. Rasa lapar tu dia akan dapat turunkan dengan cepat. Sebabkan kita akan rasa kenyang je.
Walaupun tadi hari tu ada orang beritahu kat saya, coach saya makan superfood ni, saya rasa macam kenyang sampai ke petang. Tengah puasa ni rasa kenyang sampai ke petang. Tak ke best bila kita berpuasa, kita dapat rasa kenyang sampai ke petang dan kita dapat fokuskan dengan aktiviti seharian kita, dapat fokuskan dengan amal ibadat kita, dan kita juga mungkin boleh exercise lagi pula tu masa bulan puasa. Memang superb gila. So that's why sangat penting untuk kita memahami apakah keperluan kita sebelum kita terus buat benda yang bukan-bukan. Okay? So now, siapa dekat sini yang rasa 3 benda yang saya nak bagi tu tak cukup? Rasa macam nak lagi satu? Nak ke? Siapa rasanya 3 sebab tu tak cukup dan korang rasa nak lagi satu? Saya ada yang keempat sebenarnya, tapi saya tak nak bagi tahu. Tapi kalau katakan korang nak tu, saya akan bagi tahu lah. Tengok berapa ramai. Saya tengok berapa ramai yang nak tu, boleh tak komen nak tahu yang keempat. Saya janji nak bagi 3 je kan, tapi Syaharudin ni perangai dia nak bagi lebih daripada apa yang dia janji. Itu style saya. Style saya. Alhamdulillah. Kalau rasa lapar, makan rasa sikit dah okey. Itulah kelebihan syukur. Alhamdulillah. Puan Ikin komen. Sebab Puan Ikin komen, kalau rasa lapar, makan sikit dah rasa okey dah. Alhamdulillah. So itulah macam mana kelebihan superfood. Puan Marmi pula beritahu, dah makan superfood tak makan chia seed boleh tak? Boleh tak makan chia seed, makan superfood boleh. Perbezaan antara chia seed dan superfood, Puan Marmi boleh tengok dia punya bentuk dia. Chia seed bentuk dia lebih besar lagi. Okay, bentuk dia lebih besar lagi. Bila kita makan, dia akan lambat diproses, akan lambat nak diserap dalam badan. Tapi superfood ni sebenarnya dia membantu penyerapan yang lebih cepat. Kita macam dalam apa-apa suplemen, kita nak diserap dengan lebih cepat supaya dia tak buang masa. Bukannya hari ni kita makan, besok baru kita rasa efek. Tak, kita nak hari ni makan, hari ni juga dapat efek. Jam ni makan, jam ni juga dapat efek. Okay. Now, ada yang cakap nak tahu yang keempat. Okay. Saya nak tahu juga berapa ramai yang nak tahu yang keempat ni. Saya nampak ada Puan Ikin nak tahu yang keempat. Puan Asiah Alip Siti Hayati pun nak tahu yang keempat. Puan siapa tu? Puan Siti Ahmad pun nak tahu yang keempat. Okay, siapa lagi nak tahu keempat ni? Mungkin 3 orang je kot. Saya bagi tahu dekat WhatsApp group nak kurus siap cepat lah. Boleh tak? Sebab tak ramai nak tahu ni. Puan Hayati Yunus pun nak tahu. Okay, sebaik Puan Hayati Yunus tahu. Right? Nak tahu yang keempat. Siti Noreha pun nak tahu yang keempat. Okay, alhamdulillah. Yang keempat adalah kenapa kita susah juga, kenapa kita susah nak mengawal kita punya berat badan kita pada waktu hari raya tu. Sebab setiap kali kita makan masa bulan puasa, waktu berbuka puasa tu, kita makan macam-macam benda serentak. Kita makan nasi, kita makan buah, kita makan kuih, kita minum air sirap, kita minum air susu katakan, kita makan buah lagi, kita makan ini, kita makan itu. So gabungan makanan yang serentak kita bagi pada badan kita, dia tak sepatutnya berlaku. Dia tak boleh berlaku banyak gila makanan yang serentak dalam badan kita. Faham tak? Sebab badan kita, kemampuan badan kita, dia bolehlah mencernakan banyak makanan serentak. Tapi setiap makanan yang kita makan tu, dia ada waktu berapa lama dia makan masa untuk proses. Contohnya susu. Susu dia akan makan masa untuk diproses sebabkan dia ada laktos yang menyebabkan badan kita lambat nak proses laktos tu. Jadi kalau kita gabungkan susu dengan katakanlah nasi yang contohnya nasi kan. Contohnya macam buah yang cepat untuk dihadam, dia akan hadam susu ni dulu. Dia akan hadam susu ni dulu semua. Lepas dah habis tu baru pergi ke buah. Tapi buah tu dalam perut kita dah dicampur dengan macam-macam benda. So dia dah tak buah tu akan terus jadi lemak lah yang penting. Faham tak saya? Buah tu dah tak boleh nak dihadamkan dengan sistem penghadaman kita dah, sebabkan dia dah basi lah katakan. Saya guna konsep basi lah. Sebenarnya walaupun bukan stage basi, tapi dia dah basi dalam perut kita sebabkan lambat sangat untuk kita proses. Sebab macam contohlah, macam kalau katakanlah buah kita letak dekat room temperature, dekat atas meja, dia lambat, dia nak busuk. Tapi sebabkan dia masuk dalam perut kita dah dicampurkan macam-macam bahan kimia dalam perut kita, dengan campur asid itu, campuran asid ni, campuran air itu, campuran air ni, campur dengan macam-macam hempedu lah, itulah inilah semua.
habis dah terus jadi lambat untuk diproses, dan bila lambat untuk diproses, dia dah tak boleh nak diproses dah, dan terus jadi lemak, terus lambat untuk dihadam, dan terus jadi macam stuck dekat dalam badan kita. So gabungan makanan pun kita kena jaga juga, especially waktu berbuka puasa, sebab bila benda ni berlaku dengan begitu kerap, katakan selama 30 hari kita puasa, 30 hari kita buat benda yang sama sahaja tanpa memikirkan kemampuan perut kita untuk memilih makanan yang macam mana ketika nak menghadam makanan. InsyaAllah pada bulan puasa nanti kita tambah pula dengan macam-macam jenis makanan. Makanan yang kita makan pada hari raya tu akan lagi lambat untuk dihadam, sebab ada terlalu banyak sikit benda-benda yang terlepas nak dihadam ketika bulan puasa tu. Faham tak saya? Contohnya makanan yang tak sesuai untuk kita gabungkan, makan nasi dulu dan baru makan buah. Contohlah, ataupun kita makan nasi dan kita minum susu. Tak sesuai. Ataupun kita makan buah dan kita campurkan dengan cuka, macam rojak lah. Macam apa? Macam apa yang kalau campur buah dengan cuka tu dia apa? Jeruk. Pun tak sesuai juga, sebabkan dia akan mengganggu. Dia akan menjadikan buah walaupun dia sihat, dia jadi acidic. Jadi yang tak jadi macam tak sesuai lah. So tak elok sebenarnya untuk buat benda-benda tu semua, dan kita kena faham kemampuan diri kita, perut kita dalam pemprosesan makanan. Contoh, saya nak bagi you all satu benda lah, satu situasi. Dalam perut kita bayangkan macam sebuah syarikat. Betul, makan buah dulu baru makan nasi. So that's why saya beritahu Ceta makan dulu kurma, besok buat apa yang patut baru makan nasi. Tiba Ceta cakap, "Coach, saya dah kenyang lah coach, tak larat makan nasi dah." Dah kenapa? Pada puasa ni. Ke Ceta tak puasa sebenarnya? Cuba dia tahu betul. So point dia kat sini adalah, bayangkan perut kita ni seumpama sebagai sebuah organisasi yang melakukan macam-macam benda. Macam sebuah kilang lah. Sebuah kilang, satu kilang tengah buat, katakan buat kereta, satu kilang buat satu part buat tayar, satu part buat pintu, satu part buat cermin, satu part buat apa-apa, buat steering dan sebagainya. Tapi disebabkan barang sampai serentak dan orang yang bekerja lah orang yang sama pula tu, orang yang sama juga yang buat tayar, orang yang sama juga yang buat pintu, yang sama juga buat cermin, yang sama juga orang buat steering contohnya, dia datang serentak semua barang tu, dan orang-orang yang sepatutnya buat macam-macam benda tu jadi macam tak keruat. Aku nak buat mana satu dulu ni? Nak buat cermin dulu ke? Nak buat apa dulu ke dulu kan? So bila macam ada sikit kacau bilau dalam perut kita, maksudnya macam sistem-sistem yang sepatutnya menjadikan makanan yang nak dicernakan tu menjadi lebih efisien untuk dihadam. Jadi apa yang berlaku adalah pekerja di dalam perut kita menjadi tak tahu nak buat mana satu dulu. So diorang main buat je ikut dan diorang. Faham tak? Ikut dan. So bila kita buat kerja ikut dan, elok-elok kita nak buat kereta, dia jadi bas. Faham tak saya? So itulah point dia. Kita sebenarnya bila kita makan, kita nak sedut dia punya nutrien, dan hampas ni kita akan buang. Tapi disebabkan kita punya badan, kita main masuk je, dia mungkin tak sempat nak sedut nutrien buah tu, sebabkan dia tengah sibuk mencernakan nasi tu. Macam Cik Ta cakap, tak sesuai buah sebagai pencuci mulut. Ya betul, tak sesuai. Sebab bila kita makan buah, selepas kita makan nasi tu masuk dulu, dia sedang mencernakan nasi tu siap-siap. Sendakan nasi tu siap-siap dan sebagainya. Lepas dah cernakan nasi tu, barulah dia akan cernakan buah. So itulah macam mana cara kita kena faham badan kita, macam mana kita boleh memastikan kita dapat menurunkan berat badan dengan cara yang mudah tanpa pemahaman macam ni. So that's why kita susah nak turunkan berat badan. Sebenarnya kepada mereka yang memahami hadis, yang memahami sunnah kan, tentang etika makanan ni, kita akan faham nak kurus ni sebenarnya kalau ikut hadis saja, ikut sunnah saja pun dah boleh dapat dah yang kita nak. Tapi sebab kita tak faham dan kita tak tahu dan kita main bedal saja, tambah-tambah pula Malaysia merupakan sebuah negara yang bagi macam-macam jenis makanan yang sedap-sedap, sampai Mak Saleh datang sini pun semata-mata nak makan sahaja kan. So itulah yang menyebabkan kita susah nak kurus. So that's why juga, itulah sebabnya juga kenapa Malaysia sebuah negara yang paling gemuk di Asia Tenggara,
So kita tanya kepada, contohnya coach, berapa lama ambil masa untuk cerna? Okey, itu terpulang kepada individu. Lain orang lain dia punya ni. Macam contohnya kita tak boleh nak bandingkan kilang buat shampoo sejauh berapa cepat dia keluarkan shampoo dalam sehari dengan kilang buat kereta, berapa banyak kereta dia buat sehari. Sebab lain orang lain. Sebab kan dia bergantung macam ni tau. Dia bergantung kepada sejauh mana efisiennya seseorang itu mencernakan makanan. Selamat malam. Kalau lambat mencerna bermakna berat badan akan naik ke? Ya, macam itulah lebih kurang. Kalau katakan badan kita, okey macam ni saya nak bagi satu topik yang eksklusif sikit, boleh tak? Sebagai penutup live kita hari ni, sebagai satu benda saya cakap, selama beberapa hari ni saya buat live pasal mencari ejen untuk saya bantu membina pendapatan RM2,500 sebulan. Saya duduk bercakap benda tu selama 2-3 hari berturut-turut. Jadi saya rasa macam ramai orang yang nak mendengar topik yang berkenaan dengan nak turunkan berat badan. So soalan badan turun mendadak PKP ni, wow, tak ramai orang dapat berat badan dia turun mendadak PKP ni. Mungkin Tuan Zairis Zul Hakim tak makan kot. Tak apa. So now, berbalik kepada soalan Devi. Tak perasan pula masa tengah live coach ni tersedar saya. Ya ke? Alright, so berbalik semula soalan pada Puan Devi ni. Bila badan kita lambat mencerna makanan, bila badan kita lambat nak digest makanan, so apa yang berlaku adalah, pertama, nutrient absorption ataupun badan kita nak menyedut, nak absorb dalam bahasa Melayu apa ni masalah ni? Serap. Badan kita nak menyerap nutrien daripada makanan tu akan jadi lambat. So bila lambat, makanan dalam perut kita tu sebabkan dah bercampur dengan macam-macam asid dalam badan kita. Kenapa asid? Sebabkan memang badan kita akan keluarkan asid. Antara asid yang paling famous sekali adalah jus gaster, nama dia. That's why orang yang ada penyakit gastrik tu sebabkan terlalu banyak sangat jus gaster keluar daripada perut dia dan terus menghakis kulit-kulit perut dia. But anyway, bila masuk makan dalam perut kita, dia dah dicernakan dengan air liur kita melalui amilase, nama dia, enzim tu. Dan dia masuk kat dalam badan kita, dia ada cernaan lain, dia cuba dipecah-pecahkan dia punya komponen makanan tu dalam badan kita sampai ke perut, dah sepatutnya dah dibundahkan. Tapi sebabkan proses pencernaan itu lambat, so apa yang masuk dalam badan kita tu jadi lambat nak diproses. Jadi bila lambat sangat, terlalu lambat, apa jadi agak-agak? Contohlah kan, contohnya kita ada kilang makanan. Contohnya kita nak buat buah potong. Kilang buat buah potong. Kan? Contoh. Kita dah ada buah masuk ke dalam kilang kita. Kita kena kupas buah tu, kita kena potong cantik-cantik, masuk ke dalam bekas dan kita kena jual. Kita kena keluarkan dekat dalam kilang kita tu supaya dapat dijualkan. What if sekiranya kilang itu lambat nak proses? Banyak buah mangga, kan, mangga masuk ke dalam kilang tu. Orang yang nak bekerja tu seorang je. Right? Seorang je. Bila seorang je, dialah kena potong buah tu, dialah kena kupas buah tu, dialah kena potong buah tu, masuk dalam bekas, tutup je dan sebarkan, letak stiker bagai. Sebabkan seorang je, mungkin buah mangga tu dah busuk dah. Buah mangga yang sampai tu dah busuk. Jadi yang keluar yang elok tu jadi macam sikit, yang busuk tu yang banyak. So bila terlalu banyak sangat benda busuk di dalam badan kita, korang rasa apa jadi? Faham tak saya? So Nisah pula tak sedar sandwich dah keras kena angin sambil layan pertanyaan sahabat-sahabat. Okay, so faham tak maksud saya? So bila kita makan terlalu banyak sangat, yang lambat sehingga kan perut kita lambat nak mencerna makanan, efek dia adalah kita punya sistem pencernaan kita akan lambat. So kadang-kadang bila student saya bercakap dengan dia, saya akan suggest dulu untuk dia makan mengikut keperluan dia, makan mengikut cara yang betul. Kadang-kadang saya akan ajar dia macam mana dia buat detox badan sendiri, macam mana dia boleh meningkatkan metabolisme dia. Tapi ada yang tak dapat result langsung dalam masa seminggu. Ada yang akan ada masalah, tak nampak result dalam masa seminggu. Okey, kepada mereka yang tak nampak result dalam masa seminggu, itu biasanya
diorang makan dengan cara yang salah. So apa yang saya perlu buat lepas tu adalah saya akan suggest dia ambil beberapa benda lain macam suplemen-suplemen yang tertentu. Ada suplemen-suplemen contohnya macam yang boleh didapati dekat Watson, saya akan suruh dia orang beli. Sebab apa, itu mungkin adalah solution mereka. Dan Alhamdulillah salah seorang daripada student saya, nama dia Puan Hasliza, Angah Liza Facebook dia. Dulu dia ada masalah selama 3 minggu tak dapat turunkan berat badan daripada 82 kilo. Tapi lepas saya dah identify apakah masalah dia dan saya realise ada sesuatu yang berlaku sebelum dia bermula dengan saya, dan saya terus dia suggest 2 suplemen. 2 suplemen saja. Bila saya dah suggest dia 2 suplemen tu, dalam masa 2-3 hari, 4 hari kot dah turun 2 kilo dah. So Alhamdulillah. Ya, ambil satu-satu tu satu. Satu lagi kita kena faham setiap makanan tu berapa lama dia badan kita akan ambil masa untuk dia digest. So Puan Hayati ada bertanya ada masalah kalau kita kuat minum air. Jawapannya tidak. Sebenarnya bagus minum air banyak. Yang penting sekali jangan minum banyak sangat. Yang penting sekali adalah kita haruslah mengetahui apakah warna urin kita. Kalau warna urin kita warna pekat, bermaksud kita perlu minum air banyak lagi. Kalau warna urin kita dah jernih, bermaksud air dalam badan kita dah cukup. So, saya harap saya menjawab semua persoalan-persoalan yang diberikan kepada, yang korang berikan kepada saya. Saya harap saya dapat memberikan sesuatu pemahaman yang jelas tentang macam mana cara nak menurunkan berat badan dengan cara betul. Sekiranya you all rasa macam ada sedikit rasa kegusaran, kerisauan, tambah-tambah musim PKP ni kita rasa macam berat badan kita susah nak dikawal, bolehlah WhatsApp dekat nombor telefon yang saya letak kat ruangan komen tu, supaya you all akan dapat idea macam mana dapat menurunkan berat badan dengan cara yang betul, cara yang mudah untuk difahami, cara yang sedang untuk difahami. Macam mana cara korang nak tahu cara saya ni senang atau susah? Simple sahaja, pergi like Facebook page Syah AK, tengok di bahagian review, tengok berapa ramai orang review cakap cara diet yang saya ajar adalah cara diet yang mudah untuk diikuti dan mereka dapat turunkan berat badan dengan sangat cepat. Sebab itulah cara diet yang betul, bukan diet mengambil produk-produk kurus, contohnya ambil pil ke, ambil jus ke dan sebagainya. Itu adalah cara diet yang tak betul. Kepada mereka yang mungkin nak tahu apakah sebenarnya saya susah nak turunkan berat badan, tak apa Puan Fiza Jumaat, saya boleh ambil challenge itu. Saya nak buktikan kepada Puan Fiza Jumaat nak turunkan berat badan tak susah pun sebenarnya. Kalau katakan Puan Fiza nak saya bantu Puan, macam mana cara dia? Bolehlah tekan WhatsApp link yang saya dah letak di ruangan komen tu, supaya ataupun di bahagian video description tu, supaya Puan akan nampak sendiri macam mana cara yang mudah yang saya ajar tu. Dan juga cakap pasal soal mudah, soal susah, macam mana lagi? Mudah saja, tengok video-video testimoni saya akan tanya soalan yang konsisten sama. Adakah susah cara diet yang saya ajar ini? Semua sekali saya berani potong ke 5 jari saya, semua testimoni saya akan cakap cara yang saya ajar adalah senang, tak susah pun. Sonang yo jang. Itu dia orang cakap. So jangan jadikan alasan PKP ni anda tak boleh kurus. Sebenarnya PKP ni lah korang boleh kurus, korang boleh lagi mudah nak turunkan berat badan. Alright, itu sahaja daripada saya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada you all yang masih bersama dengan kita daripada mula sampai ke sudah. Kepada mereka yang baru masuk live saya, hi, thank you sebab kalian bersama dengan kami. Kepada mereka yang memberi saya like, memberi saya love, yang komen dan sebagainya, saya ucapkan terima kasih banyak sebabkan korang kita jadi happening sikit. Kepada mereka yang sedang menonton saya di luar, di dalam Facebook group ataupun mana-mana tempat yang lain, bolehlah like Facebook page saya sebab setiap hari kami akan buat live dan akan memberikan tips-tips macam mana cara kita nak dapat turunkan berat badan dalam keadaan cara yang paling mudah sekali di dalam dunia tanpa menggunakan sebarang produk-produk kurus. Sebab apa? Untuk kita kurus ni, kita tak perlukan produk kurus langsung. Apa yang kita perlukan? Kita perlukan pemahaman yang betul, cara yang betul, kaedah yang betul. Barulah sebenarnya kita dapat capai berat badan yang kita nak capai dengan kaedah yang mudah. So, kepada mereka yang mungkin exercise adalah cara yang terbaik untuk kesihatan dan diet, jawapan dia tidak, Puan Sinar Hidupku. Puan Sinar Hidupku menjadikan saya punya hidupan tak bersinar hari ini. Exercise tu bagi saya lah, bagi saya minta maaf, exercise tu nombor 2. Kalaulah you all exercise hari-hari sekalipun tapi tak jaga makan, percayalah cakap saya,
pastinya korang akan tak nampak result juga. So point dia kat sini adalah korang kena faham cara yang betul untuk turunkan berat badan, kaedah yang betul untuk turunkan berat badan, barulah kita akan capai apa benda yang kita nak capai dalam kehidupan kita. So again, kepada mereka yang sedang menonton saya di dalam Facebook group dekat luar sana ataupun mana-mana tempat dekat luar sana, bukan di dalam Facebook page, like Facebook page Syah AK sekarang, dan you all boleh nampak komen-komen yang diberikan oleh ejen-ejen saya di dalam ruangan komen ni. Mereka akan membantu anda untuk mempercepatkan dan mempermudahkan pemahaman anda untuk turunkan berat badan dengan cara yang mudah, cara yang selesa, cara yang mudah lah. So jangan tertipu dengan kaedah-kaedah yang complicated kat luar sana. Kenapa? Sebab diorang nak korang beli barang diorang nak korang ambil diorang sebagai coach diorang. Sebenarnya nak kurus ni senang sahaja. Saya boleh ajar dan permudahkan macam mana cara nak kurus ni, cara yang mudah untuk korang buat. Dalam tempoh seminggu je dah nampak kesan dah. Alright, itu sahaja daripada saya. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insyaAllah esok jam 3 petang. Aku tak tahu esok 3 petang saya ada ke tidak, tapi tak apa. Saya akan cuba by 3 petang esok saya akan buat live kepada mereka yang berada di dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat. Boleh tak suggest kepada saya apakah topik menarik yang you all nak saya buat live esok jam 3 petang. Okey, itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.